Salam sejahtera, anda menonton Pantau Kerajaan Baru dan pastinya untuk waktu ini kita ingin melihat dan juga meneliti banyak perkara khususnya melihat kepada urus takbir dan juga kepimpinan Kerajaan Baru iaitu Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kita masih lagi melihat kepada isu kos sara hidup dan juga inflasi kerana kos sara hidup bukan hanya tertumpu kepada kos makanan sahaja tetapi meliputi pelbagai sektor lain dalam kehidupan seharian. Dan sehubungan itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Senator Fuziah Saleh terbuka untuk berbincang dengan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memperkenalkan konsep menu rahmah meliputi sektor lain seperti perubatan dan juga pendidikan. Kos sara hidup ini bukan saja melibatkan makanan. Kos sara hidup ini melibatkan kesihatan, ya, ubat-ubatan, melibatkan perumahan, tempat tinggal, ya, melibatkan pengangkutan, utilities, bills, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita amat tapi KPDN ialah orang kata kementerian yang bertanggungjawab. Jadi KPDN akan sentiasa engage dengan kementerian-kementerian yang lain dan juga industri-industri untuk memastikan bahawa kos sara hidup tu dapat kita kawal, ya. Jadi kalau ada farmasi nak come forward, kita amat-amat alukan, ya, dan sebagainya, apa saja insya-Allah boleh bincang dengan kita. Fuziah berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Indra Mahkota Kuantan pada Selasa. Dalam pada itu, beliau memberitahu pihak kementerian akan mewujudkan direktori premis yang menyediakan menu rahmah di seluruh negara. Katanya KPDN Pahang akan memulakan inisiatif tersebut dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Restoran India Muslim Malaysia, Persatuan Pengusaha Tom Yam Malaysia dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia. Okay, baik, untuk kita bercakap tentang kos sara hidup bukan hanya tertumpu kepada sektor ataupun hanya tertumpu kepada harga barangan makanan sahaja tetapi meliputi kepada kesihatan, pendidikan dan sektor-sektor lain. Di talian pada ketika ini adalah Chris Daniel Wong. Chris Daniel adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Chris, kalau nak bercakap tentang inflasi dan juga kos sara hidup ini yang paling dekat dengan rakyat sudah tentu berkaitan dengan makanan. Dan kalau kita lihat, bolehlah setelah seminggu inisiatif yang dilancarkan oleh kerajaan iaitu berkaitan dengan menu rahmah boleh disifatkan mendapat sambutan dan juga mendapat perhatian ramai. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh dilihat setelah seminggu pelaksanaan menu rahmah dan juga inisiatif-inisiatif lain yang dijalankan untuk menurunkan harga sama ada harga barangan ataupun harga makanan, bagaimana boleh kita fahami tentang situasi dan juga realiti yang dihadapi oleh peniaga, Chris? Yang pertama sekali, kalau kita lihat pada ia hanyalah bersifatkan sementara kerana kita tahu bahawa harga kos makanan, ya, ataupun harga bahan mentah telah naik. Tetapi perkara ini disebabkan oleh keadaan semasa ataupun orang kata pasaran dunia di mana sekarang ni musim penghujan, masih musim penghujan dan bekalan makanan ataupun bahan-bahan makanan adalah tidak mencukupi kerana musim ketujuh. Dan di Eropah pula masih lagi musim sejuk. Jadi faktor-faktor ini menyebabkan harga kos makanan melambung ataupun kos bahan mentah menyediakan makanan melambung. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita beralih pula kepada musim panas, ada pula isu-isu lain yang akan datang. Jadi di sini kita tidak hanya boleh fokus sahaja kepada menu rahmah ataupun kos makanan semata-mata. Tetapi pada masa sekarang ni, kita berterima kasihlah kepada kerajaan Malaysia kerana melihat dulu kepada kos makanan ataupun bahan mentah makanan. Itu yang pertama. Dan seterusnya kita perlu melihat pula pada kos pendidikan ataupun dan juga kos perubatan. Di mana kos-kos ni makin hari makin melambung dan tidak terkawal. Jadi kita kena pula pantau pula kos-kos sedemikian, terutamanya kos pendidikan dan juga kos perubatan yang kian melambung tinggi. Chris, daripada apa yang disebutkan oleh Chris sebentar tadi, apa yang diambil ataupun yang dilaksanakan oleh kerajaan pada waktu ini melihat kepada inisiatif menu rahmah itu adalah salah satu inisiatif dalam tempoh ataupun pelaksanaan ataupun impak pelaksanaannya boleh dilihat dalam jangka pendek. Mungkin pada waktu ini, Chris, kita sering bila kita bercakap tentang inflasi dan juga kos sara hidup ni, kita sering melihat dan juga memberi tumpuan kepada mencari harga barangan yang murah. Kita jarang-jarang untuk kita bercakap tentang bagaimana kita nak naikkan pendapatan rakyat itu sendiri. Mungkin pada waktu ini ada satu dilema yang berbeza, menurunkan harga barangan dan juga menaikkan pendapatan rakyat. Pandangan Chris berkaitan dengan dua perkara ini. Itu betul sekali. Kalau kita lihat, kita asyik
berdiskusi mengenai bagaimana menurunkan harga barang. Dan kita kena tahu bahawa harga barang tidak akan turun kerana ada faktor-faktor lain yang mendorong kenaikan harga barang. Yang pertama sekali seperti faktor kos pekerja. Apabila gaji minimum dilaksanakan, maka kos pekerja naik. Itu pertama. Yang kedua, kos electricity juga naik. Jadi apabila kos electricity naik, kos-kos lain juga akan naik seperti kos pengangkutan dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini kos-kos tersebut perkara tersebut mendorong peningkatan harga. Jadi kita kena lihat paksi lain pula. Paksi lainnya ialah kita harus meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau kita lihat 15 tahun lampau, kita pernah ada satu pelan knowledge economy ataupun K economy, bagaimana kita boleh meningkatkan kemampuan daya saing negara dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia. Jadi kita kena berbaliklah pelan-pelan asal kita seperti 15-20 tahun yang lampau. Bagaimana pihak kerajaan boleh mengamalkan dasar dan juga pelan-pelan industri yang meningkatkan pendapatan rakyat. Pada masa yang sama juga mengurangkan beban rakyat dengan mengurangkan kos sedemikian. Chris, kalau boleh saya nak berbalik pada apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Senator Fuzul Salih yang mana mengatakan inisiatif seperti menu rahmah untuk menurunkan ataupun mengimbangi kos sara hidup bukan hanya tertumpu pada kos makanan sahaja, perlu juga untuk kita beri perhatian untuk aspek-aspek lain kehidupan lain seperti pendidikan dan juga kesihatan. Kalau melihat kepada harga barang makanan boleh diturunkan, kenapa tidak bagi perkhidmatan-perkhidmatan lain berasaskan kesihatan dan juga pendidikan ataupun perkara-perkara perkhidmatan lain, Chris? Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat pada kos perubatan klinik kerajaan Malaysia, dia masih RM1, masih RM1. Tetapi kita juga ada kekangan di mana pekerja ataupun staf di klinik kerajaan dan juga hospital kerajaan tidak mencukupi. Seperti mana yang disiarkan berita-berita kebelakang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kos pengangkutan kita naik kerana tarif electricity ataupun kos pekerja kita makin naik. Dan kos sewa juga makin naik apabila kos-kos yang sedemikian naik. Jadi daripada segi ini, apa yang saya sebut awal-awal tadi itu, di samping kita harus mengekang dan juga mengawal, di samping kita mengekal dan juga mengawal kos-kos daripada naik, kita juga harus selarikan bagaimana kita boleh meningkatkan pendapatan industri. Saya bagi contoh seperti di Singapura. Saya bagi contoh saja. Singapura sebuah negara pulau yang kecil tetapi berfokus kepada servis. Mereka juga mempunyai sektor perkilangan tetapi sektor perkilangan yang amat maju, yang amat orang kata berteknologi tinggi. Dan pada masa sama mereka membangunkan sektor servis seperti sektor kewangan dan juga sektor-sektor servis IT. Jadi apakah dasar kerajaan kita hari ini? Bagaimana dasar kerajaan hari ini boleh membantu sektor orang kata perkilangan kita, sektor industri kita, sektor IT kita dan juga sektor kewangan kita untuk lebih terus berdaya saing. Saya bukan sebut berdaya saing tetapi lebih terus berdaya saing supaya kita terus dipakai guna oleh masyarakat antarabangsa dan secara langsungnya meningkatkan pendapatan para pekerja negara kita. Jadi ini seiring dengan perkembangan kos ataupun peningkatan kos. Jadi kedua-dua ini kena selari. Jadi apabila kita hanya fokus pada pengurangan kos sahaja tetapi paksi lain kita tidak fokus, jadi inilah masalahnya. Masalahnya tidak boleh orang kata diuraikan. Kerana kita hanya fokuskan pengurangan kos tetapi kenaikan gaji. Bukan kenaikan gaji, kenaikan pendapatan. Dia dua benda berbeza. Kenaikan gaji itu kita boleh naikkan gaji tetapi kalau majikan tak boleh nak bayar. Jadi bagaimana industri itu boleh daya saing? Jadi kita harus tingkatkan pendapatan negara kita, tingkatkan pendapatan industri kita. Jadi kita boleh daya saing. Pada saya, tingkatkan kenaikan gaji minimum itu hanya on the paper. Apabila para majikan tak nak bayar, dia gulung tikar. Jadi benda tu sentiasa berulang. Jadi kita kena fokus apa yang boleh membantu meningkatkan pendapatan para industri. Bercakap tentang gaji dan juga bercakap tentang bagaimana nak meningkatkan pendapatan rakyat.
lebih kurang 2 minggu lagi. Sekali lagi kita akan menonton dan juga kita melihat pembentangan belanjawan 2023 ataupun disebut sebagai bajet 2023, yang mana sebelum ini Perdana Menteri mengatakan bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari tidak akan terikat dengan belanjawan yang dibentangkan sebelum ini, iaitu pada Oktober tahun lepas, Oktober tahun 2022. Dan pastinya bagi peniaga dan juga bagaimana untuk Chris melihat apa keperluan untuk melihat pada cabaran 2023 ini, mengambil kira cabaran 2023 ini, apa keperluan yang perlu diambil kira tentang nasib bagi peniaga-peniaga untuk belanjawan 2023 akan datang ini, dan juga bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan. Bukan hanya kita bercakap tentang gaji, kita bercakap tentang poket rakyat, iaitu pendapatan rakyat selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baru. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baru yang anda saksikan sebentar tadi. Itu adalah sedikit infografik yang kami bawakan dan kami kongsikan kepada anda berkaitan dengan gempa bumi yang berlaku di Turkiye, dan pastinya pada waktu ini ada sedikit update ataupun kemas kini yang mana Malaysia akan menyalurkan sumbangan lebih kurang $2 juta kepada Turkiye dan juga Syria bagi membantu mangsa gempa bumi di kedua-dua negara itu. Itu yang dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet di Putrajaya pada tengah hari tadi, yang mana Perdana Menteri mengatakan Jemaah Menteri bersetuju untuk menyediakan $1 juta, manakala Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar turut berkenan untuk menyumbang $1 juta lagi bagi tujuan yang sama. Dan daripada itu difahamkan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga akan menyumbang RM10 juta yang sebahagian bantuan itu akan disalurkan ke Turkiye dan juga Syria. Bercakap tentang gempa bumi Turkiye, kalau anda berkesempatan untuk pergi ke platform astroawani.com, saya bawakan ini adalah antara laporan berita yang terbaru yang kami terima dan kami bawakan kepada anda. Gempa bumi Turkiye Agung seru untuk beri bantuan kepada mangsa, yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru rakyat Malaysia supaya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada kerajaan Turkiye dan juga Syria berikutan dengan tragedi gempa bumi yang kuat melanda kedua buah negara berkenaan. Dan kalau dipetik daripada titah baginda, kita harus bersyukur di Malaysia kita hanya menghadapi banjir, dan kita harus bersabarlah dan juga bersyukur kerana kita memang sedih melihat dan juga mendapat kabar berita kejadian di Turki dan juga Syria. Kalau perlu beri bantuan, kita semua harus hulurkan bantuan. Itu titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin.
Dalam masa yang sama, kalau berbalik kepada apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Sidang Media, kalau melihat selain pada misi bantuan oleh pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart, Malaysia juga difahamkan merancang untuk mewujudkan hospital lapangan ataupun field hospital di Turkiye susulan gempa bumi yang melanda negara 2 hari lalu, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Sidang Media yang sama mengatakan bantuan ke Syria juga akan diserahkan melalui Pertubuhan Palang Merah. Dan pertahanan ada menyiapkan pasukan doktor dan paramedik ATM yang boleh bergerak selari dengan kegiatan SMART di Turkiye. Ini dianggap membentuk field hospital dan boleh digerakkan dalam tempoh 2-3 hari untuk menyiapkan 48 jam itu nampak dah siap. Jadi tetapi ini kita masih tunggu pengesahan apakah ada keperluan di Turkiye. Dia lebih rumit di Syria kerana masalah penerbangan dan kos yang agak terlalu tinggi buat kita. Tetapi kita setuju untuk menyalurkan dana. Kerajaan hari ini Jemaah Menteri setuju untuk menyediakan $1 juta dan ini akan bersama dengan sumbangan Tuanku Sultan Johor. Bahagian Yang Mulia Tuanku Sultan Johor juga bersetuju untuk menyalurkan $1 juta Amerika melalui sumbangan yang diselaraskan oleh kerajaan. Saya difaham kat majlis agama wilayah juga akan menambah, jadi sekurang-kurangnya untuk permulaan ringgit 10 juta. Juga berkaitan dengan misi bantuan mencari dan juga menyelamat gempa bumi di Turkiye, apa kata anda kalau berkesempatan untuk menonton malam ini agenda awal ini, temu bual khas bersama dengan Ambassador Republic of Turkiye to Malaysia, Emir Salim Yüksel, yang mana Ambassador turut berkongsi tentang perkembangan semasa khususnya bagi operasi mencari dan juga menyelamat mangsa-mangsa bagi insiden ataupun bencana gempa bumi, dan juga bagaimana masyarakat dunia, NGO dan juga kerajaan-kerajaan di serata dunia termasuklah keprihatinan kerajaan Malaysia yang turut menghantar pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart turut dikongsikan dalam temu bual yang akan kami siarkan pada malam ini 8.30 malam. Okey, baik, kita nak kembali kepada tumpuan dalam pantau kerajaan baru, iaitu melihat kepada inisiatif kos sara hidup yang mana bukan hanya tertumpu kepada kos makanan sahaja. Kita masih lagi bersama dengan Chris Daniel Wong. Chris, kalau diikutkan kurang daripada tempoh 3 minggu ataupun lebih kurang dalam 2 minggu lagi akan ada pembentangan bajet 2023. Seperti biasa setiap tahun apabila kita bercakap tentang belanjawan ataupun bajet, sudah tentu ada harapan yang dititipkan oleh peniaga-peniaga untuk mereka, satu, bertahan, dan kedua, untuk mengembangkan lagi saiz perniagaan mereka. Untuk waktu ini kita tahu cabaran 2023 cabaran yang cukup luar biasa bagi peniaga. Mungkin pada waktu ini apa hasrat dan juga apa yang diinginkan oleh peniaga-peniaga untuk melihat dalam bajet 2023 ini? Hasrat untuk para peniaga dan juga ahli-ahli daripada Dewan kami adalah untuk melihat polisi yang boleh memangkin pertumbuhan ekonomi. Seperti yang saya sebut awal-awal tadi itu, apabila kita sentiasa fokus kepada pengurangan kos tetapi kita tidak fokus kepada polisi, maka kita tidak boleh memangkin pertumbuhan sesebuah industri. Sebagai contoh, kita ada MSc status ataupun kita ada MSc Sabajaya, tetapi kita tidak lihat bagaimana kita boleh wujudkan lebih banyak lagi hub-hub MSc seperti di negeri-negeri utara. Contohnya di negeri ataupun timur utara, di negeri Terengganu ataupun Kelantan, ataupun di negeri Sarawak ataupun di negeri Sabah, yang boleh memangkin pertumbuhan digital ekonomi negara. Itu yang penting. Polisi itu penting. Selain daripada pembelajaran infrastruktur. Tahun demi tahun, apabila kita melihat bajet, kita nampak bajet untuk infrastruktur, bajet untuk penambahbaikan jalan. Benda itu bukan tak penting. Penting. Tetapi kita juga ingin melihat polisi dan juga bajet yang memangkin pertumbuhan digital ekonomi, terutamanya di negeri-negeri yang memerlukan. Saya bagi contoh, apa yang kerajaan negeri Johor telah lakukan amatlah baik.
Tahun lepas Kerajaan Negeri Johor telah mendapat FDI, kalau tak silap saya, sebanyak 6 bilion, yang mana kebanyakannya adalah disasarkan ataupun pelaburan adalah bersasarkan kepada pangkalan data sains. Itu bagus kerana ia boleh membangkit pertumbuhan ekonomi digital negeri Johor. Tetapi kita perlukan lebih banyak polisi yang boleh membangkit pertumbuhan digital ekonomi ataupun ekonomi digital di negeri-negeri lain. Itu yang kami tunggu-tunggukan apabila kita mendengar pembentangan bajet kelak pada 24 Februari ini. Chris, mungkin yang terakhir sekali dalam 2 ataupun 3 minit akhir ini, selain melihat kepada kemahuan dan juga keperluan oleh peniaga, pada awal tadi kita bercakap tentang selain pada kita melihat pada kos sara hidup untuk menurunkan harga-harga barangan ini, perlu juga untuk kita melihat strategi untuk meningkatkan ataupun menambahkan lagi poket rakyat, bercakap tentang pendapatan ataupun bercakap tentang gaji misalnya. Selain pada kita melihat kepada bantuan tunai ataupun subsidi yang mungkin akan diberi perhatian dalam bajet 2023 ini, dan kita tahu dan apabila kita bercakap tentang subsidi ataupun pemberian bantuan tunai ini seolah-olah hanya ubat pil Panadol hanya untuk menyihatkan ataupun untuk merawat penyakit dalam tempoh masa yang singkat. Dalam jangka masa yang panjang, bagaimana dan juga apa keperluan untuk kita melihat untuk menambah dan juga meningkatkan lagi pendapatan rakyat yang perlu diberi perhatian dalam bajet 2023 ini? Saya nak sebut polisi yang sama. Kita harus mengamalkan dasar polisi yang sama untuk setiap industri. Pada kini kita melihat bahawa industri ekonomi digital semakin merancak. Jadi kita perlukan lebih beri banyak penekanan kepada polisi tersebut untuk membangkit pertumbuhan tersebut. Apabila kita lihat bantuan tunai ataupun geran-geran, itu hanyalah jangka masa pendek. Kita lihat pada tahun 2020 dan juga 2021 semasa zaman PKP dan juga PKP. Bantuan banyak geran seperti geran RM5,000, geran RM2,000 diberikan kepada para peniaga yang orang kata boleh mendigitalisasi perniagaan mereka. Terutamanya membeli perisian untuk membantu peniaga mereka bertukar kepada digital economy. Itu hanya masa yang singkat, hanya sementara sahaja. Tapi selepas itu tiada polisi yang lain yang boleh membangkit pertumbuhan tersebut. Jadi apabila kita melihat bajet, kita melihat bantuan tunai, kita harus mensasarkan pada polisi yang boleh membantu membangkit. Yang saya sebut tadi itu, kita nak lihat negeri Terengganu, kita nak lihat negeri Kelantan, kita nak lihat negeri Sabah, Sarawak dan juga mungkin negeri Kedah mempunyai cyber giant tersendiri seperti mana di Amerika Syarikat. Kalau di Amerika Syarikat kita nampak di Industrial Belt di Michigan ada hub otomotif mereka. Kalau di New York ada hub kewangan mereka. Kalau di Los Angeles ada hub hub inovasi mereka. Jadi kita perlukan sebegini. Kita mempunyai koridor ekonomi seperti di utara, di timur, di selatan. Tetapi polisi itu kita tak nampak untuk membangkit. Jadi kita berharaplah pembentangan bajet pada 24 Februari ini kita fokuskan pada polisi. Bukan saja bantuan tunai, bukan saja pengurangan kos makanan dan sebagainya. Polisi tersebut penting untuk membangkit negara ini ke hadapan lagi. Okey, baik. Terima kasih Chris Daniel Wong. Chris Daniel adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM yang mana berkongsi pandangan pada awalnya kita melihat kepada kos sara hidup yang inisiatif untuk menurunkan inflasi dan juga kos sara hidup yang bukan hanya tertumpu kepada kos makanan sahaja, dan kemudiannya berkongsi idea-idea yang perlu kita lihat menjelang pada pembentangan belanjawan 2023. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau Keraja Baru. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.